Apa Nabi buat? Bagaimana nak membangunkan ekonomi di Madinah? Masya Allah. Nabi buat apa tuan-tuan? Nabi tengok, buat R&D. Nampak tak? R&D, Research and Development. Tengok apa, macam mana pasar Yahudi ni. Seorang yang mempunyai perancangan yang terbaik dalam apa yang Nabi buat. Nabi seorang perancang yang baik. Ya, Nabi plan apa yang Nabi nak buat. So nak capai satu benda, Nabi plan, buat perancangan. Dia tak ada duduk gitu je. Walaupun Nabi tu Nabi, kekasih Allah. Allah bantu Nabi. Orang tanya, Ustaz, kenapa nak Nabi tu kan kekasih Allah? Kenapa Nabi susah payah pergi Madinah, berhijrah? Duduk di Mekah tu, doa pada Allah. Ya Allah, menangkanlah, tolong aku kat Mekah ni. Boleh. Nabi tuan-tuan. Kan? Mesti Allah bantu. Tapi kenapa Nabi tak duduk Mekah, keluar juga dari Mekah, bersusah payah? Ya? Sampai ada orang kata Nabi Muhammad ni ya melarikan diri. Saya tak setuju kata-kata begitulah. Ya, Muhammad ni orang kata pelarian. Tak boleh kata macam tu. Ya, itu perintah Allah. Allah suruh hijrah ke Madinah. Tetapi bila perintah Allah Ta'ala suruh Nabi hijrah ke Madinah, adakah Nabi hanya duduk okey, Allah perintah berhijrah, jom kita hijrah ramai-ramai sekarang? Tak ada. Kan? Nabi buat perancangan, plan, kan? Plan. So nak buat macam mana ni? Nabi rancang, okey, kamu keluar dulu, seorang dua keluar dulu, sikit-sikit, supaya musuh tak nampak. Keluar sikit-sikit. Akhirnya tinggal Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq, dua lagi. Itu pun masih ada strategi yang rapi. Keluarnya Nabi dengan Abu Bakar waktu orang tengah tidur, tengah rehat, ya. Yang mana waktu itu jarang orang keluarlah musafir. Waktu itu Nabi keluar. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hijrah Nabi ni, Nabi telah melantik seorang Yahudi namanya Abdullah bin Uraiqid, seorang Jus, seorang Yahudi. Dia ini pakar penunjuk jalan, ya. Ni orang kata cikgu geografi lah dia ni. Ataupun kalau kita istilah ni, dia macam Haji Wazir, Haji Wazir. Waze, kan? Waze ni kan bagus ni. Nak pergi Kedah Utara mana-mana, buka Waze, insya-Allah sampai. Cuma Waze ni tak boleh nak depend sangat 100%, sebab kadang-kadang masuk parit, ya. Bahaya juga Waze ni, ya. Pernah juga bawa, jalan mati bawa ni. Ya. Jadi penuan boleh lah, 100% tu tak boleh juga, kan. Tapi zaman Nabi ni tak adalah teknologi macam tu. Tapi Nabi menggunakan apa yang sebaiknya, iaitu melantik Abdullah bin Uraiqid sebagai penunjuk jalan. Abdullah, kamu tunjukkan jalan nak pergi ke Madinah, tapi jalan tu orang tak tahu. Dia ni pakar. Cuma Nabi tak cerita semua. Nabi minta tunjuk jalan je. Nampak tak? Nabi tak cerita semua apa perancangannya. Ya. Cuma Nabi minta tunjuk jalan je. Sebab tu kalau tengok peta, ya, Nabi hijrah ke Madinah ni agak pelik perjalanan dia. Turun ke bawah dulu, baru naik ke atas, ya. Dia pusing jauh sikit. Sampai kat checkpoint tertentu, Nabi kata, Abdullah bin Uraiqid, kamu sampai ni je lah, kamu balik Mekah balik. Jadi orang Mekah, Abdullah tak tahu apa strategi Nabi, ya. Kalau dia tahu, mungkin dia cerita dah pada orang Mekah. Kemudian bila sampai di Madinah Al-Munawwarah, tengok, ya, bila sampai di Madinah tuan-tuan, bukan mudah sebenarnya nak menyatukan Aus dan Khazraj, penduduk besar di Madinah, ataupun dulu namanya Yathrib. Aus dan Khazraj ni selalu bergaduh. Kemudian nak menyatukan pula kaum Muhajirin daripada Mekah ni, yang mereka ni tak ada pertalian darah pun, ya. Tak ada darah hang nenek satu onyang, tak ada kena-mengena, tapi dapat dipersaudarakan. Tuan-tuan, itu bukan satu benda yang mudah. Sebab orang Arab pada zaman Nabi ni, mereka sangat asabiyah, ya, berpuak-puak. Jadi nak pecahkan tradisi itu, sangat susah. Tapi Nabi berjaya, tuan-tuan. Saya ringkaskan lagi. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, siapakah yang memegang ekonomi di Madinah ketika itu? Walaupun Nabi telah menjadi ketua negara ketika itu di Madinah, tapi siapakah
yang pegang ekonomi Madinah ketika itu? Yahudi. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, sejarah cerita pada kita, Yahudi ni, dia pun ni memang bijak. Sampai hari ni pun bijak. Dia orang ni tak ramai kat dunia, tapi bijak. Sejak zaman sebelum Islam lagi dah bijak dah. Mereka ni menumpang di Yathrib, tapi mereka bijak mencari peluang. Dia tengok Aus Khazraj duk gaduh selalu, tak apa, hampa bergaduh lah, biar kami kuasai ekonomi dekat Madinah, di Yathrib ketika itu. Dia pula pegang ekonomi. Jadi hadirin sekalian, sekali lagi, bukan mudah untuk from zero kepada hero tu, bukan benda mudah yang Nabi nak buat ni. Yang mana tak ada, kita nak bangun tingkat ekonomi ni bukan satu benda yang mudah juga. Sebab tu Nabi seorang perancang yang terbaik, ya. Menteri Kewangan terbaik lah kalau ikutkan Nabi ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tengok ya, apa Nabi buat. Apa Nabi buat, bagaimana nak membangunkan ekonomi di Madinah. Masya Allah. Nabi buat apa tuan-tuan? Nabi tengok, buat R&D. Nampak tak? R&D, Research and Development. Tengok apa, macam mana pasar Yahudi ni, apa kekuatan yang mereka ada. Kalau istilah SWOT analysis kan, SWOT ya, strength dia apa, weakness dia, opportunity dia apa, threat dia apa dah. Dia buat macam tu lah kita istilah hari ni. Tapi Nabi buat, tengok pasar Yahudi ni macam mana. Oh gini pasar Yahudi ni, so kita kena buat lebih baik pada dia. Nampak tak? Nabi tak kata okey kita boycott ramai-ramai pasar Yahudi, tidak. Nabi kata jom kita buat lebih baik pada pasar Yahudi ni. Apa Nabi buat? Nabi cari satu tapak, ya, tapak di Madinah tu, di situlah Nabi mulakan pasar yang dinamakan Pasuk Manaqah. Kalau siapa pernah pergi Madinah, tanya dekat Mutawif tu kan, dekat mana pasar ataupun pasar Manaqah, Suk Manaqah. Suk tu pasar ya, Manaqah nama tempat. Manakah pasar Manaqah? Di situlah antara permulaan Nabi membinakan ekonomi di Madinah. Masya Allah. Apa Nabi buat? Yang pertama, siapa nak meniaga di pasar Nabi, dialu-alukan dan tidak dikenakan sewaan, tidak ada rental fee. Pasar Yahudi dia kena sewa dan dia ada bangunan yang selesa, ya. Pasar Nabi tidak ada bangunan, maka bila tak ada bangunan, free, cuma saja. Okey, bila kata percuma, maka harga dapat diturunkan. Pasar Yahudi harga mahal sebab tapak sewaannya mahal. Pasar Nabi di Madinah ini, di Suk Manaqah ni, tak ada sewa, maka peniaga boleh menurunkan harga jualan. Tuan-tuan tengok dah, sebenarnya strategi Nabi buat ni kan, kalau dia tengok balik, saya duk perhatikan pattern ni, Shopee buat macam tu. Shopee bijak juga Shopee ni, ya. Bukan Islam punya, tapi dia orang bijak, nampak? Itu punya Nabi punya strategi tu. Kan ramai peniaga dekat Shopee, satu dunia meniaga. Kita meniaga barang dari China ada, daripada Indonesia boleh, kan? Dan tak ada kena bayar apa-apa pun. Siapa nak meniaga Shopee, free je. Free je. Tasbih digital tuan-tuan kan, beli kat kedai RM10, kat Shopee 70 sen. Murah ya amat. Saya beli borong, murah sangat. Baterinya lagi kan, nak buat lagi, kos berapa dah tu? 70 sen je buat, 80 sen gitu je kan. Di kedai RM10. Sebab apa? Sewa kedai. Yang ni sebab apa? Tak ada kena sewa. Shopee buat gitu. Nampak tak? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kemudian pasar Nabi tidak dikenakan sewa, maka harga boleh diturunkan. Maka berebut-rebutlah peniaga-peniaga di Madinah untuk berniaga di pasar Nabi. Jadi syarat yang seterusnya, siapa nak berniaga di pasar Nabi tidak boleh cop tempat. Ni kata ni tempat aku tak nak. Sebab tak kena sewa. Kalau dikena sewa, nanti dicop tempat. Ni tak payah sewa. Siapa cepat, dia dapat tempat yang strategik. Siapa lambat, duduk di belakang. Jadi menjadikan peniaga-peniaga di Madinah ketika itu terpaksa bangun awal pagi untuk pastikan dia dapat tempat yang terbaik di pasar itu. Lepas subuh terus pergi. Jadi nak ceritanya, begitu Nabi bijak, ya, nak bagi orang bangun awal pagi.
Sebab pagi ni kan waktu berkat. Dia pun sendiri bangun. Subuh-subuh lagi pergi berniaga. Masya Allah ya. Jadi tuan-tuan, pembeli-pembeli pun sama juga. Ui, pasar Nabi ni harga murah. Kan? Harga murah. Jadi kita kena pergi pasar Nabi cepat-cepat. Kalau lambat nanti barang habis. Kalau pergi lambat barang habis, kena pergi pasar Yahudi. Mahal. Baik kita pergi pasar Nabi. So peniaga, pembeli-pembeli di Madinah pun terpaksa bangun awal pagi juga. Bangun awal pagi lah. Lepas subuh kita pergi cepat pasar. Jadi ramai yang bangun subuh awal, solat berjemaah. Kan? Sebab nak dapatkan harga yang murah. Masya Allah tuan-tuan ya. Nampak tak? So bila mana barang-barang dah habis, baru pasar Yahudi buka. Akhirnya Yahudi pelik, masih apa tak ada orang datang ni. Rupanya ya, orang semua dah lari ke pasar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya menjadikan ekonomi pun drop tuan-tuan. Menang pada ekonomi Islam ketika itu. Masya-Allah. So Nabi seorang yang brilian ya. Perkara itu ya diwarisi oleh sahabat-sahabat. Antaranya Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kalau kita baca sejarah dia tuan-tuan kan. Abdul Rahman bin Auf pun brilian juga. Sampai di Madinah, dia tak tengok, dia tak mengeluh, habislah kita nak buat apa, kita ni tak ada apa-apa ni. Kan? Tapi dia melihat peluang. Mana pasar kan? Tunjukkan aku pasar. Tu je dia minta.